Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita buka majlis pada malam ini dengan Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa la sa'ba illa ma ja'altahu sa'ba walau syi'ta ja'alta sabha rabbal alamin. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Tuan Imam Bilal Pengusi dan kuasa, tuan-tuan muslimin muslimat yang mati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Dan bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini sekali lagi kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus mengabdikan diri padanya. Moga-moga dengan peluang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini menjadi asbab kepada pertemuan kita dengan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman-Nya, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Siapa-siapa yang bercita-cita untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah dia beramal soleh dan tidak syirikkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadatnya. Alhamdulillah, setelah 2 bulan lebih jumpa lagi kita. Panjang umur semua, alhamdulillah, termasuk saya, alhamdulillah. Ada orang yang dah diambil oleh Allah SWT, panggil balik, tak sakit apa pun, orang tak sampai masa balik. Tapi kita masih lagi diberikan peluang oleh Allah SWT. Alhamdulillah, ini nikmat besar yang dikurniakan oleh Allah SWT. Jadi dalam peluang yang diberikan oleh Allah SWT ini, kita nak didik diri kita ni jadi benar-benar hamba Allah SWT. Nak didik jadi hamba Allah SWT. Tak nak jadi apa-apa lebih dah, tapi nak jadi benar-benar hamba Allah Subhanahu wa taala. Jadi hamba sahaja yang akan mendapat anugerah besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang tak jadi hamba Allah Subhanahu wa taala, dia sombong dengan Allah Subhanahu wa taala, bahkan dia kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tempatnya neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita nak jadi hamba Allah Subhanahu wa taala je. Jadi hamba Allah ada sifat-sifat dia yang mesti kita berakhlak dengannya. Kena buang semua akhlak-akhlak yang bukan sifat kehambaan. Ambil semua sifat kehambaan, letak pada diri kita, dan kita benarkan dalam hati kita. Bukan sekadar kita kata kita hamba Allah, tapi dalam kita tak kata hamba Allah, tapi dia benar luar dan dalam. Kita tahu kita ni hamba Allah, kita yakin kita ni hamba Allah, dan kita bersifat dengan sifat kehambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita dah sampai kepada dalam kitab kita ni penghujung dah ni. Kita dah sampai pada Aqabah yang ke-6 dan terakhir adalah Aqabah yang ke-7. Pendakian yang ke-6 dan pendakian yang ke-7, berakhirlah kitab Minhajul Abidin ini. Ada 7 pendakian ataupun 7 puncak yang dilalui oleh kita untuk benar-benar menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Kita dah sampai, iaitu berhenti pada muka surat yang ke 398, perenggan bawah sekali. Guru kami Imam Al-Ghazali. Cuma saya tak nak baca ni, kita nak terus selang ke 404. Yang bahagian awal ni menceritakan tentang riya. Riya dia merosakkan ibadat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Riya ni tunjuk pada orang, buat apa-apa nak tunjuk pada orang. Kalau kita tunjuk pada orang, orang tu boleh buat balas apa pada kita? Dia boleh bagi apa pada kita? Kalau tak boleh bagi apa yang kamu nak tunjuk? Jadi tunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Buat yang terbaik, tetapi bukan untuk tunjuk kepada makhluk, tetapi nak tunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Amal yang terbaik bukan nak tunjuk kepada siapa-siapa, tapi nak tunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Hilangkan riya tu, tapi buat kerana Allah Subhanahu wa taala. Biar nampak Allah Subhanahu wa taala, bukan yang lain daripada Allah Subhanahu wa taala. Riya berlaku dalam keadaan sama ada dia memiliki ataupun dia tidak memiliki. Dia ada sesuatu nak tunjuk pada orang,
ataupun dia tak ada apa pun tapi nak tunjuk juga. Tu riak berlaku kan. Orang datang rumah, dia tak ada apa pun tapi nak tunjuk juga dia tu ada tu kan. Jadi pinjam sana pinjam sini, ataupun dia berhutang sana berhutang sini, nak tunjuk pada orang yang dia ni macam berada juga. Tak ada lah kan. Tak payah tu kan, tak payah tu. Tapi buat yang terbaik. Buat yang terbaik. Tetamu datang, sediakan yang terbaik untuk tetamu. Bukan nak tunjuk pada siapa-siapa, tapi kerana tuntutan meraihkan tetamu, jadi buat yang terbaik. Bukan nak tunjuk tak. Kan? Itu dia bergantung kepada hati kita. Kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sahaja yang tahu kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Terus malam ni kita nak masuk pada penyakit yang kedua ni, yang boleh menyebabkan kita dihina oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Buat amal ibadat macam nampak banyak, tetapi akhirnya kita dihina oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu peringkat ni namanya peringkat hinaan. Peringkat yang ke-6 ni, penyakit yang ke-6 ni, puncak yang ke-6 ni disebut sebagai peringkat hinaan. Kenapa hina? Kita pernah buat amal ibadat tapi dipandang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kan? Bahkan diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, muka 404, agar dapat menjauhi sifat ujub. Sifat ujub, riak, kemudian ada ujub. Datang ujub. Kalau ada ujub, biasanya ada riak. Kalau ada ujub, biasanya ada riak. Ada riak, kadang-kadang dia tak ada lagi ujub. Tapi kalau ada ujub, biasanya dia ada riak. Sebab dia ujub ni ialah orang yang tidak memiliki sesuatu, dia tak boleh rasa ujub. Dia tak boleh tunjuk bahawa dia tu hebat, dia tu kaya, dia tu berpangkat. Dia tak boleh sebab dia tak memiliki. Tapi riak dia boleh buat. Dia boleh buat kan? Dia tak memiliki pun dia boleh buat. Tu riak. Tapi ujub ni tak. Dia walaupun dia tak tunjuk, tapi dia rasa macam ada gitu sikit kan. Macam kita bawa kereta cukup lah. Kita bawa kereta biasa yang kecil ni, dia tak rasa lagi. Cuba kita naik kereta yang agak besar sikit, kita tu kan, bawa dia rasa sebab kita dah punyai, miliki kan. Kita ada kuasa. Contohnya benda mudah je nak lepas, nak lulus. Bila ada say, ada say, ada kataan yang kita boleh tu, ada kuasa yang kita tu, kita gunakan dia. Nak tunjukkan juga kuasa kita tu, dia mula datang sifat ujub dalam diri kita. Orang yang tak puasa 6, dia jarang tanya orang, Haji puasa 6 tak? Haji buka puasa 6 tak? Puasa ni. Dia tak puasa. Dia jarang tanya orang yang tak puasa 6. Dia tak jarang tanya, jumpa orang dah puasa habis. Biasanya yang tanya macam tu dia puasa lah tu. Betul kan? Ke kita tak puasa? Nyap je. Dia puasa gitu. Tapi kalau dia puasa 6 ada. Dia habis tu puasa. Dia mula tu. Sebab dia memiliki. Dia memiliki. Allahu Akbar. Puasa kali ni ujian sikit pada saya. Habis juga 1 hari. Batal juga 1 hari. Minggu pertama, dia datang kuat sangat. Mula sejuk kaki tangan. Lepas tu macam nak pengsan je, sampai pukul 6 petang. Tu juga macam mana ni, ambil jugalah kurma. Habis 1 hari. Masya Allah. Alhamdulillah dah ganti. Habis juga 1 hari. Ya Allah Akbar. Puasa tahun ni agak mencabar sikit kan? Sebab gastrik dia naik kuat. Tu dia punya GERD ni kuat. Allah Akbar. Tapi habis, Alhamdulillah. Habislah. Nah, ceritanya kita kalau tak miliki apa-apa, awak pergi tarawih tak semalam? Kalau kita tak pergi tarawih, kita tak tanya orang. Tapi kalau kita pergi, dan 20 ke 10? Biasa dia 20 tu. Kalau dia tanya 20 ke 10 ke? Sebab dia sudah buat, dia sudah miliki. Awak pergi umrah berapa kali dah? Pergi umrah berapa kali? Kalau dia tanya, saya Alhamdulillah dah 20 kali. 20 kali. Tu 20 kali. Sebab dia sudah miliki. Sebab tu dia rasa macam tu kan. Tapi kadang-kadang dia tak tu, ya, tu riak. Sekarang ni dia tak tunjuk, tapi dia merasa diri dia kan. Orang lain tak qiyamul lail, dia qiyamul lail. Orang lain tak puasa sunat, dia puasa sunat. Orang lain tak punya itu, dia punya itu. Dia rasa dah mula datang, namanya ujub. Dia mula datang ujub. Okay, kita baca sikit.
Adapun menjauhi sifat ujub ini ada dua sebab. Kena menjauhi sifat ujub ni kerana dua sebab. Yang pertama ialah ujub menghalang taufik dan ta'yid. Taufik tu Allah Ta'ala betulkan kita, waffaqa, betulkan jalan kita balik. Taufik, betul. Kita sesat, kadang-kadang kita salah faham, kadang-kadang kita macam-macam lah, menyebabkan kita lari daripada radar yang betul, daripada jalan yang lurus. Jadi Allah Ta'ala bagi taufik, betulkan balik jalan kita. Ihdinas siratal mustaqim. Minta, wahai Tuhanku, tunjukkan kami jalan yang lurus. Walaupun setiap hari kita macam rasa tak ada apa pun Ustaz, macam betul lah ni, tetap Allah Ta'ala wajibkan kita minta dengan dia ihdinas siratal mustaqim. Maksudnya masa dalam pelayaran kita tu dia mesti juga lari. Cuba cakap dengan sahabat-sahabat kita yang bawa kapal, dia ada kompas, dia tak ada kompas dia tu, tapi kapal tu akan pergi, lari juga bearing dia sikit, lari juga daripada tu. Dia ingat letak tu dia betul lah tu, tak, dia akan lari juga walaupun pakai komputer sekalipun tu, ada Waze ada, Google ada, tapi dia tetap lari daripada tu. Jadi kena ada juga juru kemudi ni untuk betulkan balik dia punya bearing dia tu, baru betul. Kita macam tu kehidupan kita ni, kita macam rasa macam kita dah betul lah ni. Tak, kalau Tuhan tak betulkan kamu tak akan berada di atas jalan yang lurus. Kita rendah diri pada Allah Ta'ala, ya Allah, tetapkan saya di atas jalan ni ya Allah, kan? Betulkan saya kalau saya silap, tu minta dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi kalau ada sifat ujub, dia menghalang taufik ni dan ta'yid, pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Rasa kan, kalau Allah Ta'ala tak tolong kita, tak bagi taufik pada kita, habislah kita, hidup kita ni kan, habis kan, rasa macam diri tu dah betul, tapi Masya Allah jauh daripada jalan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab tu tuan-puan, setiap 100 tahun Allah Ta'ala akan utuskan seorang mujaddid, dipanggil mujaddid, betulkan balik dia punya amalan kita. Kadang-kadang kita amal, kadang terselit macam-macam, macam-macam. Contoh macam kita takbir raya, takbir raya, kita dah biasa dengan takbir raya. Ada pemandu, lepas tu ada penumpang. Pemandu bawa doa Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lepas tu bawa orang ikut, yang belakang ni bawa ikut kan. Dia biasa je. Akhirnya boleh kepada artis, lagu dia jadi lain pula, lagu dia dah mula je, dan jadi akhirnya dia tu kan. Saya dengar bunyi satu YouTube di Amerika rasanya, dia iqamah, kita Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Dia macam rap sikit, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kata, wah, ini lain macam je dia punya tu kan. Yang duduk kat tepi tu rasa macam tak tu juga kan. Padahal panggil iqamah je, maknanya nak solat. Dia dah mula tu. Jadi kena datang mujaddid untuk betulkan dia punya tu kan, dia punya amalan kita. Tadi macam juga orang baca Yasin untuk arwah kan. Wajib ke Ustaz? Dia berkolak gadai sampai malam yang ke-40, malam yang ke-100, yang ke-3 bulan dia tu. Ada buat makan, buat ikut kemampuan kita. Kalau tak payah tu, tak payahlah nak berhutang. Ustaz, malam ni malam yang ke-40 ni Ustaz, boleh tak tu? Kalau 41 macam mana? 41 tak boleh buat. Jadi kefahaman tu dia mesti dibetulkan balik supaya dia tu. Saya setuju, kita kalau nak panggil orang ke rumah, panggil makan je. Dan sampai je ke rumah, silakan makan semua, baca doa, makan. Tak ada apa-apa. Kata, awak datang itu pun dah cukup kan? Awak makan makanan tu pun dah cukup, insya-Allah sampai pahalanya kepada arwah. Sebab saya niatkan dia untuk tu. Macam sekarang ni kan tengah korban. Kata, Ustaz, boleh tak saya korbankan korban atas nama mak saya, ayah saya yang dah meninggal? Kata, tak boleh. Ustaz ni tak boleh. Ya, tak boleh. Orang mati mana boleh korban? Yang boleh korban cik je. Cik korban lah. Tapi niatkanlah untuk mak ayah. Tak payahlah tulis nama orang yang dah mati. Tengok
Bila pula dia datang nak korban? Dia marah gitu. Tak boleh sampai insya-Allah. Tapi letak nama kita yang masih hidup, kita yang berkorban. Tapi kita niatkan pahalanya untuk arwah. Boleh kan? Boleh. Jadi tak ada masalah pun. Kita. Jadi datang makan tu bagi makanlah. Anak beranak kita dah orang makan, ataupun sebelum daripada tu kita anak beranak buat tahlil. Kita doa tu insya-Allah sampai. Yang bahagian doa, bahagian tahlil kita anak beranak. Tapi bahagian makan orang luar. Orang suka datang. InsyaAllah. Tiap-tiap kali kita buat tahlil je, Omar, Haji Rahman contohnya, suka sangat dia datang. Sebab apa? Situ tak payah tahlil, Ustaz. Pergi makan terus. Suka dia. Dia datang dengan tu. Ini tak datang. Lepas tu imam pula bawa la ilaha illallah, la ilaha. Bila nak habis dah mula berubah tu. Ini pengalaman. Anak buah saya yang kat madrasah ni, dia ambil pukul 6 petang, makannya pukul 10. Kawan ni pukul 6 dia dah keluar, bawa pergi rumah tahlil apa semua, akikah lah apa semua, tahnik anak dia, cucu dia tu. Makannya pukul 10. Budak ni sampai agak-agak dia tu tahlil sampai ke bila nak makan. Jadi daripada situlah kita kata tak apalah, panggil makan. Panggil makan tak ada khilaf. Panggil makan, niatkan yang kita bagi makan tu pahalanya sampai pada arwah, tak ada khilaf. Mana ada satu ulama yang kata tak boleh bagi makan pada orang. Bagi makan dapat pahala. Yang khilaf ni yang tadi tu, sama ada sampai tak sampainya bergantung kepada orang tu lah. Kalau dia benar-benar doakan, sampailah. Tapi kalau dia tak ada doakan, dia datang, kalau aku tak datang rumah dia, nanti dia tak datang rumah aku, macam tu, macam mana nak sampai? Jadi kita buatlah anak beranak. Ini cadangan saya. Buat pendek-pendek. Ada setengah imam dia nampak saya je, so ustaz datang buat pendek sikit. Buat pendek sikit sebab biar kita cepat makan. Macam yang lain tu kita buat sama-sama, kita anak beranak buatlah, panjang pun tak apa, tak kena. Sebab anak ni dia buat untuk ayah dia, untuk datuk dia, dia tak niat pun sampai. Dia tak niat pun, yang dia tu buat tu dia nak bagi pada mak ayah dia. Dia tak niat pun tetap sampai. Kan? Sebab Rasulullah dah janji, setiap Bani Adam bila terputus amalan seseorang itu terputus segalanya kecuali 3 perkara. Waladun salihun, anak soleh yang doakan dia. Walaupun dia tak niat, tapi bila dia buat tu sampai lah tu kepada mak ayah dia. Itu kan. Itu yang tidak ada khilaf lah. Jadi datang mujaddid untuk betulkan keadaan. Jadi kalau ikutkan kiraan dia 100 tahun ni bila cukup? 24 hari bulan 4 gitu. Lebih kurang. Bulan 4. 24 bulan 4 gitulah lebih kurang, akhir bulan 4 tahun 2024 ni cukuplah 100 tahun setiap itu di 100 tahun. Jadi Al-Mahdi, bila Al-Mahdi keluar maksudnya Dajjal keluar kan, dah boleh sampai pada kita ni di penghujung-penghujung gitu. Jadi perlu kehidupan kita ni perlu dibetulkan begitu, sentiasa je dia tu. Jadi Allah Ta'ala utusan untuk betulkan balik dia punya tu, lari dah ni jauh daripada simpang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, datang betulkan balik. Dan sebab tu Allah Ta'ala sentiasa minta kita ni, minta dengan dia supaya kita dapat jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Orang yang minta dalam keadaan dia betul-betul berhajat, Allah bagilah. Tapi kalau dia ada ujub, maksudnya dia rasa saya ilmu tinggi, amalan saya bagus, solat saya bagus, bacaan saya bagus, agar dia minta dapat pertolongan Allah SWT, tak mungkin Allah Ta'ala bagi pertolongan. Saya jumpa satu kes, saya dulu pernah cerita juga, satu kes yang suami isteri, dia daripada muda sampai umur pencen tak pernah solat. Bila dah pencen baru dia ada kesedaran, tu dia datang rumah, belajar baca Fatihah, baca tahiyat, baca surah Qul Huwallahu ni, baca hari ni esok lupa. Datang lagi. Sepanjang tu dia datang.
belajar. Lepas tu saya kata pergi masjid bang, solat di masjid. Apa-apa imam tanggung. Bacaan kita kadang tak berapa betul tu, imam akan tanggung insya-Allah. Jadi imam ni dia punya tugas besar. Kalau yang tak sempurna kat belakang, imam yang akan tanggung macam tu. Dia pergi hafal kunut. Allahumma hdini fi man hadait. Boleh satu ayat, esok datang Allahumma apa ustaz? Payah ni kata. Bang, abang pergi masjid solat subuh tu cakap amin je. Cukup. Amin je. Di imam. Alhamdulillah. Saya tengok dia istiqamah solat, dah meninggal. Saya tu dah 4-5 tahun dah dia meninggal ni. Dia kembar tiga. Kalau saya sebut tu dia mungkin ada yang kenal. Dia kembar tiga orang. Kalau tengok muka dia lebih kurang je semua sekali. Lelaki semua. Kembar tiga. Isterinya masih ada. Allahu Akbar. Ini satu kisah yang ceritanya ialah bila Allah Ta'ala tolong, rasa rendah diri, ya Allah saya banyak dosa ya Allah. Satu nama Allah Ta'ala ialah Wasi', Al-Wasi', yang maha luas. Yang maha luas apa? Yang maha luas pengampunannya, yang maha luas rezekinya, yang maha luas ilmunya, yang maha luas. Jadi ilmunya, dari segi keampunannya maha luas. Dosa engkau kalau sekiranya disebut inanus sama. Inanus sama ni maksudnya kalau dosa engkau dijelmakan dan dia mencecah langit. As-sama, langit ni kalau kita baca Quran dia jumpa as-sama, itu langit dunia. Kalau as-samawat itu langit lapisan atas lagi. Jadi disebut kalau sekiranya dosa engkau mencecah inanus sama, mencecah langit dunia ni, dosa engkau dijelmakan sampai mencecah ni, Allah Ta'ala tak kisah pun, dia akan pasti akan ampunkan dosa. Itu maksudnya wasi'ul maghfirah, luas keampunannya. Kalau dosa engkau memenuhi bumi ini, penuh semua sekali, penuh dengan dosa kita je, Allah Ta'ala pasti akan ampunkan dosa kita. Minta ampun Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maksud astaghfirullah, maksud apa? Astaghfirullah maksud dia, ya Allah ampunkan dosa aku. Maksudnya astaghfirullahalazim, aku minta ampun ya Allah dengan engkau. Maksud dia sebenar. Tapi kita astagfirullah sebab dia atas wazan istaf'ala ni, minta tolong. Contohnya ista'ana, tolong ni, minta tolong. Kalau bahasa Inggeris dia masuk please kan? Please, gitu. Yang ni istaghfara, minta, ya Allah aku minta ampun dengan engkau. Jadi astaghfirullahalazim, ya Allah aku minta ampun dengan engkau ya Allah. Astaghfirullahalazim, ya Allah aku minta ampun. Biar datang makna tu pada kita, ya Allah aku minta ampun dengan engkau ya Allah. Allah itu maha luas dia punya keampunan. Tapi kalau kita dah rasa kita ni hebat, kita punya rasa macam tak ada dosa, rasa macam orang hebat, orang alim, kuat ibadat, rasa begitu, dia datang ujub ni, maka dia menolak ataupun dia menghalang taufik dan pertolongan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ni yang kita takut. Kita tanpa Tuhan kita tak ke mana kita. Kita tak ada Tuhan yang Allah Ta'ala mandu kita ni, kita tak sampai ke mana-mana lah kita. Jadi sentiasa bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kena jauhkan diri kita daripada sifat ujub. Rasulullah SAW bersabda, terdapat 3 perkara yang menyebabkan seseorang itu mendapat keburukan dan kecelakaan. Pertama, sifat kedekut. Dia bahas dalam ni sifat ujub, cuma dimasukkan 3 perkara ni, antara 3 perkara yang menyebabkan keburukan dan kecelakaan. Sifat kedekut, dekut kita, Allah Ta'ala bagi, tapi kita ni kedekut, ada sifat kedekut dalam diri kita, masing-masing ada. Pemurah macam mana pun ada juga kedekut kita. Pemurah masjid ni siapa yang buat? Adalah tu haji tu berapa dia buat? 12 juta. Dia keluarkan semua. Tapi cuba kita pergi tiap hari minta, Ji minta sikit Ji minta sikit Ji. Minta je. Sebulan, masuk bulan kedua kau minta lagi. Masih minta je. Datang juga kedekut kita. Kita pemurah macam mana pun tidaklah macam Allah. Wasi'ur rizq, maha luar rezekinya, maha luas nikmatnya. Allah Ta'ala tak gitu kan.
Mintalah banyak mana pun dia tetap akan bagi. Jadi tapi kalau sifat kedekut yang sangat ni, dia akan merosakkan diri kita. Yang kedua, menuruti hawa nafsu, ikut nafsu kan. Memanglah siapa yang dapat mengatasi nafsu dia, pasti dia akan berjaya kan. Dan siapa yang menahan nafsu dia, dapat menahan nafsunya, nafsu dia nak buat, dia tak nak buat, dia berjayalah. Tapi kalau dia ikut je nafsu dia, akan menyebabkan rosak dirinya. Ada satu, saya nak cerita benda ni pun benda yang sensor benda yang patut di situ. Cuma bila terlihat, saya pun tak tahu kenapa dia tu. Dia punya, sebab kita ni, manusia ni dia selalu ikut akal dia tu. Satu dia panggil apa terapi bagi orang tua-tua umur 70, 80 yang dah lemah gitu. Bukan orang Islam lah ni. Dia buat apa terapinya? Dia ambil perempuan yang muda-muda, pakaikan seluar spender, pakaikan yang atas ni sikit, lepas tu pergi menari kat dia. Orang tua-tua yang duduk atas wheelchair apa semua tu, jadi orang perempuan tu menari supaya datang semangat muda, datang hormon-hormon yang dia boleh bersemangat untuk tu. Saya kata betul tidak dia punya ni kan, datang semangat tu. Kita bukan begitu kan. Kita orang Islam ni dia tak ke arah itu kan. Semangat untuk beribadat, hidup umur panjang, sihat lagi, boleh beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dia guna benda lain kan. Macam kalau kita dapat pergi ke Mekah contohnya, hadiah dapat pergi ke Mekah, semangat nak pergi ke Mekah gitu kan. Tapi ini dia terapi dia lain macam sikit. Saya tengok apa benda yang tu ni kan. Agaknya sebab tu kot orang kahwin muda je. Orang kahwin muda, kahwin tak apalah, kahwin dia kahwin ni. Tapi yang ni ada masalah tu kan. Jangan kita, Allahu Akbar, rosak kita. Jangan kita buat sesuatu yang menjadikan nafsu kita ni, hawa nafsu kita ni dia jadi kuat sehingga dia merosakkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga ni adalah sifat ujub yang sedang kita bincang ni. Tiga perkara ni dia menyebabkan keburukan dan kecelakaan kepada diri kita. Sebab yang kedua ialah ujub. Sebab kedua ialah ujub boleh merosakkan amal soleh. Tadi dia menghalang taufik dan ta'yid pertolongan Allah. Kedua ialah dia merosakkan amal soleh kita. Soleh tak jadi amal soleh dah kan. Kalau buat kerana kita rasa kerana diri kita ni hebat dan itu tak nampak Allah Subhanahu Wa Taala, jadi dia tak jadi amal soleh, rosak amal kita. Sehubungan perkara ini Nabi SAW berkata, wahai para hawariyun ni ialah orang yang menolong dia, iaitu 70 orang tu lah, 70 pengikut Nabi Isa, pengikut setia dia, anak murid dia. Banyak lampu padam kerana angin dan banyak pula para ahli ibadat rosak kerana ujub. Rosak kerana ujub kita ni lah, yang buat amal ibadat, jaga hati, jaga-jaga. Takut-takut kita ni rosak amal. Buat penat tapi kosong je, tak dapat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ni banyak lampu, dulu pakai lampu, sekarang pakai lampu sekarang tu pakai apa? Pakai elektrik. Macam mana nak padam kata? Ni bandingan supaya kita tu angin memadamkan tu, yang ibadat kita ni dipadamkan oleh sifat ujub. Ini berarti seorang bermaksud untuk mencari manfaat ibadat, sedangkan ujub menyebabkan hilangnya manfaat ibadat. Dia nak buat ibadat untuk dekatkan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi dengan ujub dia menjadikan manfaat itu hilang. Maka orang ujub tidak akan berjaya mendapatkannya walaupun ada kebaikan pada dirinya, namun ia terlalu sedikit. Adalah sedikit kebaikan dia jadi rajin untuk beribadat, tapi rajin-rajin rosak ibadat dia. Dapatlah bahagian tu sikit, tapi tak menghasilkan faedah yang besar. Ujub artinya mengagungkan diri atau menganggap agung amalan yang telah dilakukan. Contoh dengan mengatakan, akulah orang yang paling soleh. Dalam dia tak cakap. Kalau cakap tu jadi riak. Sekarang ni dia kat dalam dia, rasa kat dalam taman ni tengok-tengok tak ada dah yang lebih soleh.
saya je gitu kan, ada rasa dalam diri tu gitu. Kalau apa tidaknya, cuba tengok masuk je majlis, siapa yang diminta baca doa? Saya diminta baca doa. Siapa lagi? Kalau saya pergi ke depan, siapa yang diminta jadi imam? Saya jadi imam lagi kan. Kalau apa-apa, saya yang disuruh ucap lagi. Gitu. Dia mula datang lah tu. Tengok dia mula tu. Kita ya Allah Akbar kan. Biasa-biasa cukup kan. Allah sahaja yang tahu kedudukan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang tak sama macam saya cerita tadi tu, yang dia tu daripada muda sampai ketua kan, tapi Allah Ta'ala bagi hujung dia tu sangat baik. Solat tak pernah tinggal masjid, pergi sampai dia meninggal dunia kan. Baik. Allahu Akbar. Tak berasa, dia tak rasa tinggi diri sebab dia rasa aku ni bodoh, aku ni tak tahu apa. Dia tak rasa tinggi diri lah tu. Tak rasa orang begitu sebab dia tahu diri dia tu. Ni kita, di antara kita pula kita daripada muda tak pernah tu, daripada kecil tak pernah tu, sentiasa ni dah mula rasa diri tu tinggi dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kena jaga tuan-puan kita sama-sama. Menurut para ulama, ujub adalah di mana seseorang beranggapan bahawa kemuliaan amal soleh disebabkan adanya suatu perkara atau sebab kan, kerana amalan dia tertentu ya, dia buat sesuatu dia mula datang pada diri kita. Awak tak baca ke surah Al-Kahfi? Awak tak baca ke surah Al-Mulk kata. Kau baca surah Al-Mulk dia tak malah baca. Bacalah kan. Tapi tak perlulah kita tu rasa tinggi diri dengan orang lain. Awak habislah kalau mati nanti malam ni, mati habis awak. Sesaan kubur lah awak. Kita pun yang tahu lagi macam mana. Baca dengan pengharapan, ya Allah berilah kami ya Allah rahmat-Mu ya Allah kan. Kalau Allah Ta'ala tak bagi, tak ada apa pun kita. Jadi merendah diri, tahu bahawa ianya adalah pemberian Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tetapi bukan kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wujud itu mempunyai 3 wujud, iaitu diri sendiri, makhluk dan barang. Diri sendiri, makhluk dan barang. 3 mungkin. Suatu saat pada satu masa dia mungkin berlaku 3 perkara tu kan. Diri sendiri hebat, makhluk contohnya kan, barang yang dipunyai miliki sesuatu yang lebih hebat, dia rasa bawa datang. Kadang-kadang ada satu je cukup dah. Diri dia je rasa hebat. Kadang-kadang dalam kelas kita guru tanya je satu soalan, dia boleh jawab. Rasa kan, pernah rasa gitu. Ataupun imam baca kan, kita duduk kat belakang ni boleh sambung yang imam terlupa tu, tak rasa. Satu masjid semua diam, tiba-tiba kita sambung imam baca kan. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidu ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Nak pergi lakum dinukum waliyadin ni tak pergi kan. Dia ulang sama. Kita kata lakum dinukum waliyadin, imam pun lakum dinukum waliyadin. Kalau tidak sesat kat situ, bila nak rokok ni kan. Kalau siapa tu Nabi Musa dengan pengikutnya 40 tahun kan, duduk padang pasir tu, pergi mari 40 tahun. Ini imam ni kalau kita biar ni agaknya sampai ke subuh ni, dah kat situ je ni. Bagi lakum dinukum waliyadin. Tak rasa. Datang yang tegur kat belakang tu rasa. Allahu Akbar. Benda-benda yang simple tapi kalau kita perhatikan, ada rupanya Allahu Akbar. Allah. Tak ada berlaku apa pun benda yang tu. Semua orang ingatlah ayat tu. Lakum dinukum waliyadin. Semua orang ingat. Dia rasa juga datang. Contoh, seorang mengatakan, jika aku tidak mempunyai wang, tentu kau tidak dapat menunaikan ibadat haji. Jika aku tidak mempunyai wang, tentu kau tidak dapat menunaikan ibadat. Aku bagi kau tu dapat pergi kan. Dia rasa dia punya tu. Ini berarti ujub berwujud diri sendiri dan harta benda. Selain itu juga ujub boleh berwujud tunggal. Kalau ada 3, 5 tu lagilah. Tapi kadang-kadang tak ada pun, satu pun, dan kadang-kadang ada wujub dalam diri kita. Lawan kepada wujub ialah zikrul minnah. Ni ubat dia.
Zikrul minnah bererti mengingati kurniaan Allah. Allah kan? Alhamdulillah, pulangkan balik kepada Allah Subhanahu wa taala kan? Kamu ada minit tak? Allah Subhanahu wa taala, pemulihan Allah. Betul-betul, bukannya dia sekadar di mulut, tapi memang kita betul-betul kan? Boleh bercakap ni pun ingat apa yang kita nak cakap, sebab dia yang kurniakan, bukan kehebatan kamu pun. Allah Ta'ala bagi. Kena ingat zikrul minna, Allah, kasih Allah. Alhamdulillah, hidup lagi. Walaupun sakit-sakit, hidup lagi sampai sakit. Tengok kawan kita sakit kan? Sehat, tiba-tiba meninggal. Tuan-puan kenal kot Haji Tajuddin. Lepas pada raya baru ni 2-3 hari, saya duduk di Terengganu ni, Timur Mesir. Pukul 2:30 pagi dia meninggal. Tak ada tanda sakit apa. Dia orang sehat. Dulu pengarah UEM dulu, saya kalau tidak Haji Tajuddin tinggal ada tu. Tapi Haji Tajuddin yang seorang lagi tu baru buat bypass. Bila orang tulis Haji Tajuddin, Tajuddin mana ni? Dan kepala kita yang takkan yang tu kot. Yang tu buat bypass, mungkin dia kot. Tengok-tengok bukan. Yang buat bypass tu sampai sekarang ni hidup lagi. Alhamdulillah. Dia taman kami tu ada 2 orang je Tajuddin. Tajuddin Jaafar, satu lagi Tajuddin apa? Yang meninggal tu Tajuddin Jaafar. Allahu Akbar. Kata tak? Tu tengok yang sakit tu hidup, yang sihat ni sampai masa boleh hidup. Zikrul minnah, ingat dia adalah anugerah pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus selalu ingat bahawa amal soleh yang dapat dikerjakan itu adalah disebabkan adalah taufik daripada Allah. Allah Ta'ala tolong kita. Kalau dia tak tolong, tak dapat. Istighfar 100. Allah Ta'ala tak ingatkan, tak ingat pun nak istighfar 100. Salawat 100. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli. Allah Ta'ala tak bantu, sibuk kita memanjang. Balik raya tak sempat nak tu. Nak duduk. Balik kampung rupanya makin sibuk kita kan. Balik Terengganu bau ni panas. Antara tempat yang paling panasnya ialah atas tol lah. Tempat nasi dagang. Panas je. Masya Allah. 38 darjah Celsius, 39 darjah Celsius. Sakit kepala belakang. Petang-petang sakit je. Panas, terlalu panas. Dalam rumah kita, dalam rumah duduk dalam kereta. Budak-budak suka dah duduk dalam kereta lagi. Bawa lah jalan ke mana dah tu. Jangan parking je. Allahu Akbar. Panasnya tu. Allahu Akbar. Ingat, dia adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah yang memuliakan amalannya dan memperbanyakkan pahalanya. Ini menyebabkan hukum zikrullah wajib di saat wujub ada pada diri seseorang. Tengok. Hukum zikir ni hukum dia sunat je. Tapi bila jadi wajib? Bila mula ingat diri sendiri. Aku. Pasal aku ni. Allah. La ilaha illallah, astaghfirullahalazim. Sini. Kadang-kadang dia zikir, tu dia beritahu orang pula dia zikir, astaghfirullahalazim. Oi, kuat makcik ni zikir. Rasa lagi tadi nak hilangkan tu istighfar. Rupanya istighfar tu ni dia beritahu pada orang, sebenarnya saya ni banyak istighfar. Tu lagi kena istighfar lagi. Rabi'atul Awjawiyah kata istighfar di atas istighfar. Istighfar yang kamu buat tu kena istighfar sebab kamu tu istighfar. Astaghfirullahalazim. Kena istighfar lagi. Sebab apa? Istighfar di atas istighfar. Istighfar kerana ada rasa nak nunjuk pada orang bahawa kita ni banyak istighfar. Dan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hati-hati, jaga-jaga kita daripada ni syaitan ni dia pandai tuan-puan ni. Syaitan ni licik. Kita macam ni, dia buat macam ni, kita macam ni. Kecuali benar-benar hati tu bergantung pada Allah Subhanahu wa taala. Kita ceritalah macam ni. Kitab ni kita baca dah habis dah kitab kita ni. Tapi tak tu juga ustaz. Ya memang sebab benda tu kena minta dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Guru ajar macam mana pun, tapi Allah Taala tak bagi kefahaman pada kita, tak faham kita. Jadi kena kita dengan Allah Subhanahu wa taala, bergantung pada Allah Subhanahu wa taala. Baru kita faham, oh macam ni bila dia datang, macam ni nak hilangkan dia. Kita kena latih dia supaya dia tu ternyah daripada diri kita. Atau tidak, susahlah kita. Nanti ingat Allah Taala hilang tu Ustaz. Kan syaitan ni kata makin banyak kau ingat Allah, makin kuat ujub datang.
makin kuat rasa riak kepada Allah Subhanahu Wa Taala, makin riak lagi. Dia akan buat begitu sehingga hati itu benar-benar ingat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Menurut sebahagian ulama, pengaruh ujub terhadap amal soleh, amal ialah seseorang yang bersifat ujub hanya menunggu ihad, amal yang sia-sia atau tiada pahala. Jika sebelum mati dia sempat bertaubat, selamatlah dia. Tetapi jika dia tidak sempat bertaubat, maka sia-sialah amalannya dan tidak mendapat pahala walaupun sedikit. Jaga amalan kita ni, kalau ada ujub habis semua sekali. Pahala kosong. Habis duit berapa ribu? 98,000. Haji apa? Haji ifrat kan? Haji ifrat lah. Haji apa yang tu? Yang bayar mahal ni? Allah SWT. Apa nama istilah dia tu? Haji apa? Yang ini, yang package mahal ni. Mahal dari 118,000 kan? 180,000 sekarang ni. Kalau yang biasa tu sekarang dah 30 lebih. Cuma yang kalau B40 11,000 kan, 11,000. Kalau T20 tak boleh lah, kena bayar penuh dalam 35 gitu. Tapi kalau package tu sampai 100 lebih kan? Bayar duit mahal. Tapi kalau ada sifat tu je, habis duit, habis masa, habis tenaga, ibadat kita tunggu apa? Tunggu kosong aja. Jawapannya ialah kosong, tak apa. Dia kena jaga sangat ujub ni. Menurut mazhab Ibn Syabir, salah satu golongan karamiyah, bahawa ihad itu menghilangkan segala amalan baik sehingga tiada pahala dan pujian daripada Allah Ta'ala. Tetapi menurut ulama lain, ihad itu menghilangkan berlipat ganda pahala yang bermaksud hanya mendapat satu pahala. Ada pendapat yang kata hilang semua, ada pendapat kata adalah tinggal sikit. Tengok kepada dia punya ujub dia tu. Kalau ujub dia tebal hilanglah semua. Kalau ujub dia sekejap je, lepas tu dia ingat balik, tinggallah sikit. Gitu bahagian dia kan. Dalam masalah ujub ini, manusia terbahagi kepada 3 golongan. Kita berhenti kejap bagi laluan pada azan. Bismillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in wa la udwana illa 'alal zalimin, amma ba'd. Kita sambung sikit ni. Dalam masalah ujub ini, manusia terbahagi pada 3 golongan. Satu, ujub untuk selamanya. Kalau dari segi i'tiqad dia salah, selamanya ujub dia selamanya. Antaranya ialah golongan Mu'tazilah ataupun Qadariyah, yang dia kata jadi sesuatu ataupun tak jadi kerana aku semua. Kalau begitu, dia ujub selamanya tu dia. Ni jadi ni sebab apa? Aku tu. Kita ahli sunnah wal jamaah tidak begitu pegangannya. I'tiqad kita tak begitu. I'tiqad kita ialah kita ada usaha dan ikhtiar, jadi tak jadi kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Makanlah madu tu nanti sihat. Ambil makan madu. Tapi yang bagi sihat tak sihat ni ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi Mu'tazilah tak. Pasal madu tu lah sihat. Gitu pegangan dia. Kalau begitulah keadaannya, maka i'tiqad dia begitu, selamanya lah dia tu ujub, sentiasa ujub dia. Sebab apa? Dia tak ingat dah bahawa itu adalah anugerah Allah Subhanahu Wa Taala. Aku semua. Kita tak begitu Ahli sunnah wal jamaah tidak begitu sepatutnya. Ni Mu'tazilah fahamannya. Cuma ada orang dia tak perasan yang dia tu sebenarnya dah salah dari segi i'tiqad. Pegangan dia. Jadi tak jadi aku lah punjanya. Sebab tu dia rasa naik turun tu sebab ni diri dia kan. Jadi jangan ada i'tiqad yang begitu ataupun pegangan yang sebegitu. Sekalipun dia menyedari adanya kurniaan Allah, namun dia tetap bersifat ujub, iaitu golongan Mu'tazilah dan Qadariyah. Dia tahu ni Allah Ta'ala beri, tapi Allah Ta'ala beri dia putus terus. Allah Ta'ala bagi kudrat dan iradat pada dia, ambil. Buat apa buat? Kita tak. Allah Ta'ala memang kurniakan kudrat dan iradat kepada kita, tetapi dengan kudrat tu dia tidak memberikan bekas pun. Nak buat apa-apa mesti dengan izin Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Walaupun Allah Ta'ala dah bagi dah kuasa pada kita, kemahuan pada kita, tapi nak buat. Tapi kalau Allah Ta'ala tak izinkan, tak jadi. Gitu. Tapi Mu'tazilah tak. Allah Ta'ala bagi, buat apa tak jadi ke, buat jadi ke, semua pasal kita. Itu pegangan dia. Jadi
Kalau begitulah keadaannya, maka ujub selamanya. Okey, terus pada muka surat 406 nombor 2, golongan ini mengingati kurniaan Allah dan menganggap segala tindakannya sebagai kurniaan daripada Allah belaka, sehingga mereka tidak pernah bersifat ujub atas segala amalan yang telah dilakukan Allah. Ini daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, selalu dia ingat Allah Subhanahu Wa Taala, gitu kan. Perkara ini disebabkan mereka sentiasa berhati-hati dan diberi sifat waspada daripada Allah, serta dikhususkan dengan ta'yid daripadanya. Inilah golongan yang lurus. Tengok guru-guru yang dia betul-betul ikhlas mendidik, tengok yang guru-guru lama dulu. Yang guru-guru baru ni macam susah sikit nak tu. Dia tak ada kerja lain, awak ambil cikgu lah, masuk maktab jadi cikgu. Kalau yang macam tu agak susah sikit, Tuan Haji. Susah sikit. Tapi guru-guru dulu memang dia nak jadi guru, dia memang cerita ni dia nak mendidik. Macam mana gaji dulu tak banyak pun, 300-400 je, tapi dia punya semangat, Masya Allah. Kita ni gaji awal-awal masuk dah starting berapa sekarang ni, cikgu? 2008, 3,002 yang ijazah, 3,002 potong kena SPSOSO apa semua, tinggallah 27, 28 gitu. Itu pun tu lagi dia lempang anak murid tu, kau bodoh dia. Dia tak sedar dia tu dulu bodoh juga. Dia ngajar budak 1 tambah 1 berapa? Budak anak murid tu jawab 11, dia marah. Padahal dia yang salah. 1 tambah 1 berapa? 1 tambah 1 berapa? Yang kawan tu jawab 11. Sebab dia belajar daripada mata, tengok cikgu tunjuk 1 tambah 1 berapa? 1 tambah 1. Yang dengar 2, cikgu. Dia dengar, tapi yang tengok 11. 11, cikgu. Itu bodoh. Dia bodoh. Kata macam kita yang salah ajar kot. Saya pernah cari salah je. Saya pusing hampir 1 jam, Tuan Aminah. Jalan apa dia? 11. Saya baca 2. Pusing, mana jalan 2 ni? Masa tu adik ipar tu dia nak temuduga. Pusing sampai marah, awak ni betul tak ni? Jalan 2 betul. Bila kita tengok balik dia tu, dia punya tu jalan 1-1, itu maksudnya jalan 11. Jalan 2 pusing rumah Cina. Pusing. Ini jalan 2, betul tak jalan 2? Dah hampir kat sejam ni kita minta dia tengok tu alamat. La ilaha illallah, ini bukan 2, ini 11. Dia tengok 1-1. Oh, 2 rupanya dia baca. Rupanya betul. Kata Allahu Akbar. Guru dia kena ajar daripada hati dia, baru dia tu. Kalau lah keadaan dia tak ingat, itu masa akan jadilah tu guru yang tidak tu. Masya Allah. Ni kena dia sentiasa kena ingat, Allah, aku ni pun dulu bodoh je. Tak faham pun cikgu ajar apa benda dah tu. Matematik tak pandai, bahasa Inggeris sampai sekarang ni belajar dah pandai bahasa Inggeris. Bertahun-tahun belajar bahasa Inggeris dan matematik. Sebab apa? Cikgu tak cantik. Orang-orang selalu marah. Kenapa awak tak pandai matematik? Bukan tak pandai, saya ni otak kiri je kat kita. Dia punya dominan dia otak kiri. Otak kiri ni pandai matematik. Tapi kenapa tak pandai matematik? Cikgunya tak cantik. Kalau cikgu cantik, insya-Allah dia alasan dia itu. Alasannya mata-mata. Allahu Akbar. Ya, kita dulu pun macam tu, ya, tak itu. Allahu Akbar. Tapi sekarang ni masya-Allah, ya. Bila tak ingat diri, dia akan jadi macam itulah. Dan bila ingat, baru kita akan ajar anak murid itu dengan penuh keikhlasan pada Allah SWT. Ini bagi saya, bagi contoh untuk satu bidang. Kemudian boleh tengok pada bidang-bidang yang lain masing-masing. Buat macam ada sahabat-sahabat kita jadi doktor pakar. Kalau kita tanya kat luar ni, tak apa nak cakap. Jumpa kat klinik, baru cakap sembang sikit tengah mengetir, jumpa kat klinik. Jumpa kat klinik saja. Jumpa kat sini kalau cakap nanti dah bocor rahsia, jadi tak boleh consultation fee. Fee untuk consultation tu kan. Jumpa kat sana jumpa kat sana. Ada saya jumpa seorang doktor veteran, Dr. Kamal Zaman.
Tak tanyalah apa pun. Semua cakap, beritahu kita gini kan. Tapi jumpa doktor muda je kita cakap, Ustaz, jumpa kat sana Ustaz jumpa kat klinik. Allahu Akbar. Ada orang yang macam tu tak nak beritahu. Nak masak nasi biryani gam yang sedap macam mana? Beritahu rasa nanti habis lah. Adanya rezeki kita makin bertambah lagi. Orang yang kongsi rezeki, kongsi ilmu ni, dia makin bertambah lagi rezeki dia tu. Kata dari kita ni pelik. Takut benda tu ambil dia orang, habis kita punya tu. Allahu Akbar. Ni perlu perkara yang perlu kita lihat pada diri kita masing-masing. Yang ketiga, golongan yang campur aduk. Kita ni golongan campur aduk. Kejap ada, kejap tak ada, kejap ada, kejap tak ada. Kejap masih ingat Allah Ta'ala, sekejap ingat diri kita. Campur aduk sekali kita. Tapi tak apalah, ni perjuangan kita untuk kita ni benar-benar ikhlas beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sekarang tu dulu kita berhenti kat sini. Sehubungan dengan adanya golongan Qadiriyah dan Mu'tazilah, muka surat 406 tu, kita berhenti situ dulu, insya-Allah. 406 betul. Allahu a'lam. Alhamdulillahil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka lisanan ratiban bidzikri wa qalban mafhuman bisyukri wa badanan hayyinan layyinan bi ta'atik. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan, nas'aluka qalban khashi'an, nas'aluka 'ilman nafi'an, ونسألك يقينا صادقا، ونسألك دينا قيما، نسألك العافية من كل بلية، ونسألك تمام الغنى عن الناس، وحب لنا حقيقة الإيمان بك حتى لا نخاف ولا نرجو غيرك ولا نعبد شيئا سواك، واجعل يدك مبسوطة علينا وعلى أهلنا وأولادنا ومن معنا برحمتك، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك، نعم المجيب. صلى الله على خير خلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.